Baik, untuk video kali ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak create account dalam Cloudinary. Baik, apa fungsi Cloudinary ni? Cloudinary ni dia membantu sistem dalam kita create frame. Contoh kita nak buat frame nanti kan, dengan Cloudinary ni lah dia akan membantu kita. Okey, caranya nanti just sangat mudah bila ada Cloudinary ni. Okey. Baik, first kita pergi ke website dia adalah cloudinary.com. Okey. Ni website dia. Jadi bila kita masuk tadi kita akan jumpa yang tadi itulah macam tadi. Okey. Jadi di sini anda tekan saja sign up for free. Baik. Kemudian isi detail ni macam sekarang saya letaklah. Contohlah ya. Kemudian email kita boleh letak ni, contoh kita bagi password ni kita kena ada satu huruf besar, satu huruf kecil, satu special character dan mempunyai number lah macam yang dia explain kat atas ni kan, anda boleh baca. Okey, country Malaysia, lepas tu nombor phone optional, company pun optional, personal interest ni kita boleh letak others lah. Kemudian dia ada di bawah ni, ini untuk kedepannya, jadi dia letak saja mana-mana nak bagi dia nampak proper lah. Contohlah dia akan jadi mulyani.cloudinary.com macam tu kan. Kalau tak nak ubah pun tak ada masalah. Okey, lepas tu kita verify dulu. Okey. Baik, kemudian kita tekan create account. Dia tunggu sebentar. Baik, dia akan hantar kita satu notification yang dia minta kita verify kita punya email lah. Ni email ni pastikan kita verify dahulu. Okey. Okey, ini contoh email verifikasi dia. Jadi apa yang anda kena buat, anda tekan saja button ni dan pastikan anda verify pada browser yang sama. Okey, browser yang sama yang anda telah register tadi. Sebab kalau tidak dia akan ada kesukaran untuk dia verify lah. Jadi bila kita tekan pada link tadi tu, dia akan bawa kita kepada website yang Cloudinary punya dashboard ni lah. Okey, sekarang dia akan minta kita isi benda ni. Ini adalah optional, tapi kalau anda nak isi, anda boleh isi. Kalau tak, anda just tekan next sajalah. Macam sekarang ni, contohlah saya letak semua others. Contoh yang ini saya letak Google search. Okey, ini proses macam setup permulaan lah. Okey, tekan saja next. Ini tadi tu tutorial, ini ditunjuk sikit info, mau kepada info lah. Ini tadi yang saya buat tadi. Kalau anda nak ubah pun boleh ubah, kalau tak nak anda tak perlu ubah pun tak apa. Yang ini agak penting. Okey, ini agak penting tapi nanti saya akan explain kemudian. Buat masa ni kita biar saja on dulu. Okey, nanti saya akan jelaskan. Baik, ini ini kuota yang anda dapat. Dia akan refresh setiap bulan. Okey, kuota ni dia bermaksud satu kredit ni bersama dengan 1000, contohlah 1000 transformation, maksudnya anda masukkan 1000 gambar akan dikira sebagai satu kredit. Ataupun anda telah upload sebanyak 1 GB storage, itu juga akan dikira sebagai satu kredit. Ataupun anda menggunakan 1 GB bandwidth, itu juga akan dikira sebagai satu kredit. Jadi contohlah anda dah upload 2000 gambar, dalam masa gambar tu pula total tu adalah 2 GB dan totalnya adalah 2 GB bandwidth. Maknanya anda telah pakai 2, 4, 6 kredit. Okey, 6 kredit, maknanya di sini anda ada balance lagi 19 kredit. Okey, kalau ikutkan kat sini sebenarnya agak banyak lah dan dia akan refresh balik setiap bulan. Okey, jadi cukuplah untuk kita guna kita punya software tadilah dengan menggunakan Cloudinary ni. Baik, dekat sini apa yang setelah anda set up ni, dia akan keluar satu macam ni setting ni. Tadi apa yang saya kata berkaitan dengan yang setting tadi. Okey, first anda klik kat bahagian setting ni. Okey, kat bahagian setting anda klik kat bahagian upload ni.
Baik, anda scroll ke bawah, anda akan nampak ada di bahagian upload preset ni ada satu unsign, satu lagi sign. Baik, yang sign ni anda boleh buang, anda boleh remove, kita tak perlukan. Tapi yang kita perlukan hanyalah unsign ni. Okey, dari sini anda kalau nak ubah dia punya nama ni, anda boleh ubah. Okey, kegunaan dia unsign ni nanti kita nak linkkan dengan kita punya software My Dropship tu lah. Okey, kemudian lepas kita ubah, kita tekan sajalah save. Okey. Baik, okey, kita sudah selesai. Pastikan anda mempunyai unsign. Ini sangat penting lah, kalau tak dia tidak berfungsi dengan baik lah untuk kita punya software dan kita punya ni lah. Okey, kemudian kita pergi semula ke bahagian dashboard untuk kita linkkan semula dengan kita punya software tadi tu. Baik, ini dashboard kita. Okey, di sini anda pergi kat bahagian Cloudinary option. Okey, dekat bahagian Cloudinary option ni kita ada cloud name. Dekat sini anda boleh isikan cloud name kita ni, yang kita isikan ni. Kita kopikan, masukkan kat dalam cloud name. API key ni kita masukkan, copy di sini, klik ni kan API key kita. Okey, klik saja sini untuk copy dan kita pastekan di bahagian API key. Kemudian kita copy pula dia punya API secret. Okey, klik saja di sini dan kita pastekan di API secret. Kemudian di bahagian preset saya sarankan anda guna 800. Okey, sebab ni size ni 800 ke 800, so kita biarkan 800 saja. Kalau tak takut lari lah. Ni setting yang sesuai dengan Shopee punya setting lah. So untuk upload preset ni, ini adalah yang kita settingkan tadi tu. Kita pergi semula ke sini, setting tadi tu kan, yang kita buat tadi tu. Okey, di bahagian upload sini, masuk ke setting, upload dan scroll ke bawah. Okey, ni kita punya, kena copy sini. Ni kita punya upload preset tadi. Tekan save. Baik, kemudian kita save. Baik, tak boleh save sebab kita perlu upload sekurang-kurangnya 1 frame ke dalam sini. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan upload 1 frame yang saya ada. Okey, kalau anda nak frame ni, kita juga ada beberapa basic frames yang kita boleh bagi dekat anda secara percuma. Okey, baik, kita upload dulu. Okey, ini frame yang kita ada dan baru kita save data. Jadi kelebihan dia, contohlah jika anda nak tambahkan frame pada waktu akan datang di anda punya database, anda hanya memerlukan beberapa klik saja. So automatik semua gambar yang anda scrap tu, dia akan tambahkan frame lah dalam setiap gambar anda itu. Baik, itu saja untuk cara kita create account dalam Cloudinary ni. Okey, semoga bermanfaat untuk semua. Okey, terima kasih.